Syukran. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa khabar Rugayah Aman, Sabariah Ida, Adi Izan, Hasnah Arsyad, Nur Jannah, Fatimah Umar. Alhamdulillah. Hasniza Abdul Aziz, Nur Alis. Apa khabar? Allahumma salli ala Muhammad. Hamidah Zin, Masya-Allah. Iqbal Ali, subhanallah. Wani Yahya, Kaizatul Azni, Azmina Juliana, Mardiana Mat Idris, Siti Azmahani Mamat. Semalam ada acik-acik kat sini bagi tahu bila Ustazah sebut nama tu rasa berdebar jantung. Rasa kembang cik, Subhanallah. Saya selalu bila orang cakap macam tu, ya Allah, ni baru disebut nama di dunia kan. Subhanallah kan. Kalau kita disebut nama Ummati Muzayyanah Abdullah, jom ikut aku ke syurga, Masya Allah, tak dapat gambaran. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dah ramai dah. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan. La Tahzan hari ni bab yang ke-131. Okey, bab 131. InsyaAllah kita akan baca dua tajuk sampai bab 132. Tu angan-angannya macam itulah. Moga-moga Allah kabulkan insyaAllah. Ayu punya wheelchair tak bawa naik? Sekejap nanti nak duduk atas ni? Pakai tongkat? Okey. Oh, okey. Baik. Baik, hari ni siapa nak dapat keistimewaan tolong menonton sampai akhir. Ada perkara sangat istimewa, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang berada di sini? Mai suara Sat, kawan-kawan nak dengar? Silap. Sat. Habaq. Habaq baik. Kuatnya habaq dia. Line clear tak? Yang tu special oleh kami kali ini, kan. Sebab cubalah hargai betapa kami sungguh-sungguh nak mengikut pelat orang Kedah. Tiba ada seorang tim khidmat kata line clear kat mana? Kan. Sabar, bukan gitu cara sebut dia. Okey. Tak yalah tanya siapa, kan. Jadi muslimat dirahmati Allah, comel. Maknanya kita sampai tempat-tempat orang tu ada sesuatu yang kita nak belajar, masya-Allah. Dan sahabat-sahabat yang bersama kita dalam La Tahzan hari ini, kita berkumpul di, cuba sebut sama-sama nama dia. Kedah Agrobiz. Sebenarnya kalau mak guru macam tu dia lupa lagi dah tu nama apa. Kan? Jadi insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, seronok sangat rasanya, bukan kerana tempatnya, bukan kerana makanannya, bukan kerana apa-apanya, tapi kerana ukhuwahnya. Okay, jadi alhamdulillah kita sudah hampir 24 jam. Sebenarnya dalam 24 jam je kita tinggalkan sekejap kehidupan biasa, pergi kepada kehidupan yang luar biasa sedikit. Pandanglah ini sebagai handphone kita yang hampir low, bateri habis, kita charge. Macam itulah maksud. Okay, jadi sekali-sekala semoga charge ini bermaksud ada oleh-oleh yang kita bawa balik, walaupun bacaan Qurannya sama, zikir, selawat, munajat, doanya sama, okay? Tapi kadang-kadang suasana itu merupakan satu terapi. Okay? Jadi inilah keindahan rihlah, ibadah dan ziarah.
Bersama kita sepatutnya ada Kak Siti Arpa, juga sekarang dalam talian mendoakan Ustazah Zai, tim khidmat, sahabat-sahabat di utara dalam kebaikan. Terima kasih. Ada Cikgu Dahliana, Masya Allah kan, yang sibuk bertanya Ustazah macam mana nak join Ustazah punya kuliah. Sebab kita tahu tak boleh bermalam, tak boleh datang macam kita lah, satu program lompat satu program. Tapi cuba juga nak isi di mana. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ya Hamidah Saad, sangat cantik tempat ni. Kalau tengok tadi saya live di TV Al-Hijrah pun berlatar belakangkan ni. Jadi orang-orang TV Al-Hijrah tanya dekat mana tu. Okay? Naufal kata macam dalam syurga sungguh. Kan? Amin. Saya pun tak plan, saya tak tahu pun di belakang saya ni macam ni view dia. Dan ada macam kayu-kayu sikit belakang tu kan. Tapi kalau nampak dekat skrin memang nampak cantik sungguh-sungguh. Kan? Jadi nanti tanya acik-acik dekat sini, pernah tak gambar? Kalau dia tak gambar belakang tu, kalau hakikatnya tak berapa nak comel kot. Tapi Alhamdulillah kayu-kayu ni memang nampak klasik. Okay, nampak macam apa ni, natural lah. Lepas tu pagi tadi kami dengan kicauan-kicauan burung semua masih ada lagi ni. Tapi sebab ada orang mesin rumput, tenggelam sikit kot bunyi kicauan burung tu. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, live pagi tadi TV Al-Hijrah berlatar belakangkan tempat yang sama. Baru saya tengok kat skrin tadi tu saya nak tergelak juga. Sebab apa, rupanya saya pun pakai tudung bunga-bunga hari ni. Color pula macam natural-natural gitu. Kan, subhanallah. Terima kasih Mas Jamil. Lepas tu kita punya Kak Siti Azmahani, Latahzan Kuantan. Masya Allah. Boleh kita buat orang Pantai Timur pula macam ni. Satu malam je, Masya Allah. Okay. Alhamdulillah, inilah rezeki nikmat yang Allah hantarkan kepada kita, subhanallah. Baik, malam tadi kami bersama dengan anak-anak yatim. Okey, terima kasih Kak Ayah Gaus. Okey, Kak Ayah Gaus boleh tag Opah Azna. Kami dah makan roti air tangan Opah Azna. Okey, insya-Allah ada beberapa orang sahabat berkongsikan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada mereka dengan sahabat-sahabat Latahzan yang berkumpul di utara. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sampai kepada bab 131, nikmatnya kemerdekaan. Kita nak baca dua tajuk hari ini. Okay, alhamdulillah. Ar-Rashid dalam kitabnya yang berjudul Al-Masar menuliskan orang yang memiliki roti sebanyak 360 potong, sewadah minyak wangi dan 1,600 biji kurma tidak akan diperhambakan oleh orang lain. Tidak akan diperhambakan oleh orang lain. Kita kata, kenapa ada angka-angka yang macam ni Ustazah? Jawapannya, orang dulu muslimat, kita sebut bukan macam kita makan nasi, kan? Bukan macam kita tadi apa sarapan pagi kita tadi, nasi lemak. Dah nasi lemak tu ada dua jenis kuih. Lepas tu Kak Zurina sambung lagi dengan donat coklat pula kan. Tak tahulah apa tu, ada satu tin lagi kuih loyang ke kuih goyang kan. Masya Allah, ada ketua dia tu makan tak berhenti-berhenti pula kan muslimat. Jadi kita nak sebutkan macam-macam makanan. Tapi mereka dulu subhanallah kalau sebut 360 potong tu gambarannya takkan lapar dalam setahun. Macam tu okay? Jadi berapa biji kurma? 1,600 bahagikan dengan 360. Bukannya kita nak benda yang banyak pun. Ya muslimat, jadi sebenarnya sikit, tak ada banyak mana. Cukup dah mengenyangkan kita, cukup dah tak akan menjadikan kita kebuluran. Tapi nikmat atas dunia yang kita gunakan dengan kerakusan, muslimat dirahmati Allah, akhirnya kita diajar untuk tidak cukup dengan banyak perkara. Sebenarnya kita cukup dah. Tapi sebab kita menerima kehidupan ini dan menjalani kehidupan ini tidak sepertinya orang-orang alim, orang-orang soleh dahulu, maka semua kita kerap merasa tidak cukup. Maka merasa tidak cukup itulah sebenarnya kita belum lagi berjiwa merdeka. Faham Subhanallah. Seorang ulama salaf mengatakan orang yang merasa cukup dengan roti kering dan air putih. Perasan tak bila kita baca Latahzan ni, kita banyak jumpa roti kering, roti dan air putih. Adakah ini makanan yang mewah? Kalau kita orang Melayu cakap, kalau hang datang rumah aku kan, tak ada makanan mewah pun aku bagilah biskut kering dengan ayak kosong kan. Maksudnya tu orang tu takkan lapar lah. Ada. Kalau dia nak, dia datanglah. Dia takkan lapar. Tapi kalau dia tak nak, dia pergilah rumah orang yang ada biryani kambing apa semua tu. Tapi maknanya, muslimat dirahmati Allah, saya pinjam bahasa tu daripada saya kanak-kanak dulu dah dengar cerita ni.
Sampai saya bagi kursus umrah sekarang ni, saya akan sebut. Kalaulah kita ada tetamu, kita tak akan biarkan mereka pulang dengan kosong. Sekurang-kurangnya biskut kering dengan air kosong tu ada dihidangkan. Ini kan lagi Allah yang memandang kita sebagai Dhuyuf Ar-Rahman. Tetamunya Allah. Okay? Jadi kalau kita faham tetamunya Allah ni sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi mustahil Allah tidak menyiapkan tempat untuk mereka. So ada orang datang kat saya, Ustazah Hacik ni kalau pergi Mekah boleh lagi ke Ustazah kan? Ayu pun datang, Ustazah saya macam ni boleh ke pergi Mekah? Apa tak bolehnya? Kami pernah bertawaf bersama dengan orang yang, ya Allah, sikit lagi nak kena sepak ni. Ingatkan apa? Rupanya dia bertawaf dengan tangannya, tak ada kaki. Masya Allah kan, muslimat dirahmati Allah. Bunyi keletap-keletup. Rupanya macam mana dia nak kata dimodifiednya terompah tu jadi tempat duduk dia. Jadi bunyi keletap-keletup kan. Tapi bagi kita ni macam bingit. Bagi dia itu adalah satu muzik yang mengindahkan kehidupan dia. Sebab apa? Memudahkan cara perjalanan dia. Kita tak tahu macam mana dia meneruskan kehidupan. Tapi ternyata dia masih hidup. Kerana apa? Kerana Allah bagi dia peluang untuk hidup. Jadi rugilah orang yang tidak menikmati hidup ini hanya kerana berputus asa, hanya kerana berjauh hati, hanya kerana tak boleh menerima takdirnya Allah. Ini manusia yang rugi. Sampai bila pun kita tak akan rasa kemerdekaan itu. Okay? Maka ia akan terhindar daripada perbudakan dan perhambaan diri. So cukup ayat kosong tadi dengan roti kering tu, kan akan terhindar dari perbudakan dan perhambaan diri kecuali perhambaan kepada Allah. Jadi asal ada je yang nak dimakan, musibah dirahmati Allah, pandanglah itu sebagai alhamdulillah, inilah rezeki dari Allah. Macam Ustazah ceritalah tentang taubatnya seorang artis. Dia mengadu pada Ustazah, lama dah kisah ni, bukan artis yang sekarang-sekarang ni. Sekarang ni dah jadi veteran dah dia, tapi dia hijrah lama dah. Dia kata apa, muslimat dirahmati Allah, dulu saya ni Ustazah kalau nak cari, kalau dalam dompet saya, itu dulu punya cerita 1990-an. Kalau dalam dompet tak ada 3,000, saya susah hati. Kan saya susah hati, saya rasa macam cukup ke. Setelah hijrah, betul-betul mengenal Allah, dia kata ada RM3 dalam dompet pun saya rasa cukup. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Pernah ada satu keadaan tu, dia kata naik kereta dalam dompet ada RM3 je. Lepas tu memang dia tak cukup duit nak isi minyak. Job dah tak ada. Orang dulu-dulu lagi dahsyat. Bila dia hijrah, dia pakai tudung tu, job dah tak ada. Kau nak berlakon apa macam ni? Nak jadi penyanyi macam mana? Macam tu. Sedangkan itu je kerja yang dia tahu. Jadi dia memang tak ada job lama dah. Dia kata ada RM3 dalam dompet. Lepas tu dia nak bergerak, isi minyak pun tak cukup. Tapi ajaibnya dia kata, kita punya tawakal tu. Sebab itu bila kita susah, Allah ajar kita erti bertawakal. Kita bersandar, berpaut, berserah sungguh-sungguh kepada Allah. Maka dia kata dengan lafaz bismillah, dengan doa, cukupkanlah minyak ni, naik merah dah ni, cukupkanlah. Ajaib Ustazah, elok sampai kat rumah parking kereta, kereta pun mati. Kan tunggu suami balik bawa minyak. Kalau ikutkan logik memang tak cukup. Macam mana saya nak isi minyak Ustazah, RM3 je ada. Saya kata isi je lah tadi. Ustazah, sebenarnya RM3 tu je lah yang saya ada dan tunggu anak saya balik sekolah. Ketika itu. Faham tak muslimat? Dia pernah hidup mewah. Tapi dia bila dia mula mencari agama, tapi sekarang saya nampak alhamdulillah hidupnya luar biasa. Sebab apa? Sebab dengan imej yang baru ni. Jadi kat mana siapa yang datangkan ketenangan tu? Sebab dia sudah merdeka, dia tak rasa dulu cukup kerana duit yang 3,000 tu. Sekarang siapa yang mencukupkan? Kerana Allah yang maha mencukupkan. Okay, kita nak dapat jiwa yang macam ni. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Suratul Lail ayat 19, kita jumpa kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Muslimat dirahmati Allah, hanya kerana kita berbakti, berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan siapkan segala-galanya. Kalau dengan manusia, muslimat, kita kan macam, ya Allah, aku nak balas apa kat dia ni, aku bagi apa kat dia ni. Kita sentiasa rasa bersalah. Sebab apa? Kita manusia, kita tahu betapa orang memberi, kita merasa. Kan macam tu. Jadi kita nak balas dengan apa? Sebab tu sampai datang seorang penyair menukilkan, aku menuruti segala keinginanku.
aku menuruti segala keinginanku, maka aku seolah diperhamba olehnya. Lagi kita ikut apa yang kita nak. Siapa kita yang nak tu adalah nafsu kita lah. Itu yang pagi tadi dalam doa muslimat dirahmati Allah. Kan sebenarnya yang susah bukan nak mendidik orang. Kita kata susahnya ustazah nak ajak suami jadi baik. Susahnya ustazah isteri saya tu degil. Yang suami pula. Susahnya ustazah nak ajak anak-anak baik. Sebenarnya yang jauh lebih susah adalah nak mendidik nafsu kita sendiri. Sebab apa muslimat? Dia liar. Kita bagi makan. Kata Imam Ghazali, macam seekor kuda yang diberi makan oleh tuannya. Okay, maka dia akan bekerja dengan keras seperti seekor kuda yang memang sepatutnya bekerja keras. Dia akan berlari kencang. Muslimat dirahmati Allah, dia boleh membantu kerja-kerja tuannya. Tapi cuba jangan diberi makan. Jangan banyak-banyak sangat beri makan. Seadanya, muslimat dirahmati Allah. Hatta kita tak beri makan pada dia, maka dia akan lembik dan lemau. Pandangan mereka orang-orang alim ini kepada nafsu seperti kuda liar tadi. Jangan beri makan, jangan ikutkan sangat kehendak nafsu ni. Bila kita ikutkan kehendak nafsu tu, maka aku seolah diperhamba olehnya. Nafsu jadi raja. Itu sebab Ustazah Zai selalu sebut nafsu duduk atas, iman dan ilmu duduk bawah. Jadi sekarang kita nak ubah, nafsu ni tak boleh dihapus terus, tapi dia duduk paling bawah. Iman dan ilmu duduk di atas. Barulah kita merasa merdeka sungguh. Nafsu kena ikut kita. Aku nak makan mana ni? Ish, aku nak makan mewah ni, ambil je lah. Hak orang pun ambil je lah. Kan ambil je lah. Ketua Muslimat dah kata dah dekat surau. Kita ni pakai duit surau sebab dah tahu 40 orang nak datang. Saya pun order ayam masak merah 40 potong ayam. Kan lurai benda you pula tu kan muslimat. Ketua muslimat dia khabar semua dekat orang 40 ketul. Tapi kita sebab tak ada orang yang letak satu ketul lah tu pinggan satu ketul. Dia pergi ambil poha, tight, kepak. Kan? Kepak ke sayap? Kan? Sorok pula bawah nasi. Sorok bawah nasi. Ya Allah. Sebab apa muslimat? Ni ada juga yang tanya Ustazah. Ustazah cerita macam tu kat kuliah. Dulu masa saya duduk UITM. Adalah macam-macam ITM. Saya tahu tak food court kat depan tu. Macam tu lah. Muslimat kan Kak Yanti pula. Ustazah ni macam aku je. Tapi Kak Yanti bukanlah kan. Muslimat. Sebab pergi makan Ustazah. Kita mana nak cukup duit ujung-ujung bulan tu. Dia kata. Pergi makan. Lepas tu ambil macam-macam lauk ni. Tapi letak bawah nasi. Lepas tu telur mata je duduk atas. Pakcik tu kira kan RM2.50 selesai. Padahal bawah tu banyak. Muslimat kan. Hang buat ke macam tu? Buat. Ustazah masa tu tak fikir dosa. Lapak Ustazah nak makan semua nafsu. Duit tak ada. Lepas tu saya sekarang dah teringat dah jadi darah daging. Macam gelak je kat nanti. Kan macam ada je kawan buat. Masya Allah. Maknanya orang mengadu. Saya pun ya Allah ada juga manusia macam ni. Ada Ustazah ramai. Macam mana kita nak toreh ke badan kita sebab kita tahu. Sekarang kita dah tahu dia jadi darah daging. Mungkinkah itu walaupun saya pelajar cemerlang dulu. Itu yang menyebabkan saya ni macam susah. Rasa tak berkat rezeki. Kita tak boleh patah balik muslimat. Macam ada kisah dulu kan. Yang orang kata sausage daripada babi lah apa semua tu. Ada soalan pelik-pelik. Ustazah saya kena telan air tanah ke Ustazah. Sekali disulam dengan 7 kali air masak. La ilaha illallah. Tu jom mengaji sahabat-sahabat. Kita gelak dengar tapi jom mengaji. Orang mengaji ni bukan saja Masya Allah. Kita faham kaedah-kaedah hidup Islam dan kita nampak maha baiknya Allah yang tidak menyusahkan. Bayangkan kalau Islam tu kata hang dah bertaubat kan, hang duk makan apa dulu? Ayam ke berapa ekor dah ayam hang makan makcik kantin tu tak kira. Contoh muslimat dirahmati Allah. Adalah ustaz dalam 3 ekor tu. Muntahkan 3 ekor ayam tu sebiji-sebiji macam tu. Lani baru bersih balik. Masalahnya muslimat yang kata minum air tanah sekali, 6 kali minum air bersih tu. Dia kata habis tu ustaz tu ajar saya macam tu. Allahu Akbar muslimat. Saya tak menyalahkan ustaz mana dia cakap tu. Kadang-kadang cara faham kita. Cara faham kita lurus benda lah sangat. Nanti dia apa-apa jawab. Siapa suruh ustaz tu buat-buat lawak macam tu? Muslimat dirahmati Allah sebab tu mengaji ni kena dengan pelbagai kaedah, cara, bertemu dengan ramai guru. Jangan memilih-milih. Jangan kata tajuk apa kita nak belajar hari ni, jangan. Jangan kata saya tak suka belajar fiqh, saya suka belajar akidah je. Saya suka belajar akidah, saya tak suka belajar akhlak. Tak boleh. Muslimat kita nak pelbagaikan. Jadi subhanallah, kita nak mendidik nafsu kita supaya kita tidak diperhamba olehnya.
Kalau aku merasa berkecukupan, nescaya aku menjadi orang yang merdeka. Kalau aku sentiasa merasa cukup, jomlah kita tulis ni sebagai status kita hari ni. Kalau aku merasa berkecukupan, nescaya aku menjadi orang yang merdeka. Jadi merasa cukup itu sangat bahagia. Merasa cukup itu sangat nikmat. Okay? Muslimat, rugi orang yang tidak merasa cukup. Okay? Ku jumpai banyak manusia menderita yang tidak pernah peduli, meskipun di antara mereka banyak terdapat orang yang masih telanjang dan kelaparan. Allahu Akbar. Ku jumpai banyak manusia menderita yang tidak pernah peduli, meskipun di antara mereka banyak terdapat orang yang masih telanjang dan kelaparan. Cuba kalau kita rasa kita punya pakaian tak mahal, tak cantik, cuba tengok kat sana ada ramai lagi orang yang tidak berpakaian. Kalau kita nampak makanan kita tak mewah macam orang lain, cuba tengok kat sana ada ramai lagi orang yang kelaparan. Aku dapati mereka meski kelihatannya berbahagia, namun hanya ibarat awan di musim panas yang hanya sesaat melindungi diri dari teriknya mentari. Masya Allah muslimat. Kan ini orang-orang yang menulis syair ni, dia ada ilmu, lalu dia pindahkan. Macam sekejap tadi yang saya sembang lama dengan Ayu ni, sebab Ustazah nak tulis tak cerita pasal saya. Ayu start dulu muslimat. Kan Ayu nak cerita, mestilah Ustazah seorang penulis, Ustazah nak kongsi. Tapi sahabat-sahabat yang bersama-sama hari ni kena doa lah. Kan tulis saja takut tak beranak. Dia mengandung je tapi tak beranak. Dia nak jadi beranak tu muslimat dirahmati Allah bila jadi PKP macam hari tu, Ustazah Zai. Angan-angan ke Firdausi tu saya dah tulis lama dah duduk dalam laptop saya. Lepas tu bila saya tak boleh ke sana sini, baru otak tu, daripada duduk saja, jalankanlah buku ni. Edit balik, sesuaikan balik, terbit elok. Sampai bukan 3, 4 buku terbit dalam PKP ni. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab kita tak ada buat kerja yang ke sana sini, ada je alasan. Jadi Ayu nak cerita, Ustazah kata senang je Ayu. Ayu busy sangat. Sambil drive jam, sambil landing kat rumah sekejap, hantar je suara. Kan satu babak. Sahabat-sahabat La Tahzan, siapa tahu ke sebenarnya siapa Ayu ni? Cewah, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dekat sini tahu ke? Dah kenal ke belum? Awak tak ada suara. Baru kenal. Okay, sekali lagi soalan. Dah kenal ke belum siapa Ayu? Belum? Tak tahu latar belakang dia. Okay. Masya Allah. Dia bawa video tu. Tunjuk. Okay Ayu, jemput duduk sebelah saya lah, senang. Nak memperkenalkan. Okay. Apa nama Facebook yang Ayu duk? Ni sudah nama ni? Facebook husband yang Ustazah sebut hari tu. Apa nama dia? Yahya Ishak. Sahabat-sahabat La Tahzan, ingat tak ada satu kelas tu Ustazah sebut nama Yahya Ishak, bagusnya lelaki pun join majlis ilmu. Lepas tu dia kata, Ustazah ni Facebook husband saya Puan Ayu. Masya Allah. Kan rupa-rupanya Kak Nazar kata, Ustazah inilah surprise yang kami nak bagi Ustazah tu. Rupanya surprise dia nak tunjuk dekat Ustazah, ada sahabat kita insan istimewa bersama-sama dengan kita pada hari ni. Okay? Rahimah Abdul Rahman tak tahu Ustazah. Masya Allah. Badaria Rahman kata Nur Alis, Yanti Hamid, siapa Ayu? Ustazah Zai. Ustazah dia tak jawab, dia duduk panggil keloi kawan-kawan dia. Masya Allah. Okay, jemput sini Ayu. Masya Allah. Nak duduk bawah? So Ustazah pun kena duduk bawah lah. Jadi tak boleh pakai tongkat. Susah, okey. So Ayu datang ke depan je, tak apa. Ustazah duduk bawah, no problem. Tak apa. Jaja boleh tundukkan ni kan. Sekejap sahabat-sahabat La Tahzan. Jangan papa kau. Dari tadi Ayu kata Ayu dah tak jadi diet dah. Okey. Sekejap sahabat-sahabat La Tahzan. Jaja follow dia video. Video follow ya. No problem. Maksud
Natural kan? Cantik. Masya Allah. Ustazah boleh. Cuba kamera ke sini. Tak syok, tak nampak nama. Tak boleh nak baca? So cabut je lah. Jajak pegang dulu sekejap. Sebab sekejap je ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang belakang pula. Nampak tak? Acik-acik sekalian, nampak? Ayu angkat tangan. Macam nak berlepas ke Baitullah Ayu. Amin. Okey, alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapakah itu? Inilah Ayu. Masya-Allah. Lepas tu, muslimat dirahmati Allah, Ayu saya perkenalkan insan istimewa sudah 26 tahun. Dalam keadaan kakinya 26 tahun yang lepas terpaksa dipotong ketika ibunya baru saja melahirkan adiknya yang nombor adik yang ke-6. Adik tu sekarang ada kat sini. Jadi ketika subhanallah ayah menjaga Ayu di hospital sebab dilanggar lori yang mabuk ketika itu. Tayar lori itu betul-betul berada di atas lutut Ayu. Jadi Masya Allah, cerita tu yang menyebabkan saya, dan cerita sepanjang Ustazah sarapan dengan Ayu tadi, satu step tak menunjukkan Ayu adalah insan kekurangan, bahkan adalah insan yang penuh dengan kelebihan. Jadi saya pass mic ni sekejap, okay, untuk Ayu share dengan kami sebab Ayu sangat positif minda. Okay, jadi kita belajar, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah kita dapat kekuatan pada pagi ini. Dan nantikan special 1 jam bersama Ayu untuk disembang santai Al-Fawaz Travel. Tapi kali ini kita bagi Ayu paling lama pun 10 minit. Sekian dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Wahayu. Semoga apa yang saya cerita ni untuk bagi motivasi. Kot ada kat sini yang biasa jaga anak yang cacat ke, ataupun saudara mara ke, atau jiran, anak-anak jiran ke. Macam saya ni bukan dilahirkan saya cacat. Saya cacat selepas umur saya 18 tahun. Kemalangan. Selepas 18 tahun tu keseluruhan dia ditukar lah. Maknanya saya ni jadi OKU. Selalu kita tengok orang OKU kan. Saya pula jadi OKU. Dalam keadaan yang saya tak tahu. Yang bapak saya jadi set potong kaki saya sebab nak selamatkan nyawa saya lah. Kemudian bermula daripada tak ada kaki tu, sampai ada satu tuan haji ni selalu pergi melawat saya kat hospital. Dia kata saya tak pernah sedih pun. Tak ada kaki pun tak pernah menangis pun. Saya menangis kalau saya sakit. Kalau doktor paksa-paksa nak operate tu, nak potong ni, nak ambil kulit lah, nak apa kan. Itu buat yang saya nangis tu sebab sakit. Lepas saya dah sihat, maknanya saya dah start buat kaki palsu dalam setahun je tu. Saya dalam sakit-sakit tu pun saya minta saya nak sambung belajar. Lepas tu saya dapat. Walaupun kita Allah itu saya nak cerita sini. Walaupun kita cacat, bila Allah dah ambil nikmat tu, tapi Allah akan ganti dengan rezeki apa yang kita hajat. Ini memang saya alami sendiri. Memang saya dapat. Kalau saya kata saya nak beli rumah ni lah, saya nak beli rumah ni, saya nak beli rumah kat Kota Warisan ni, alhamdulillah saya dapat beli rumah sebiji kat Kota Warisan. Ini dari segi material lah. Dengan keadaan gaji saya sekarang, saya dah mula saya kerja sebagai pembantu takbir kewangan. Kalau saya nak cerita panjang, nanti tak cukup. 1 jam tu. Tunggukan yang 1 jam. Sekarang yang ni pengenalannya. Lepas tu saya nak belajar, saya nak minta accountancy sebab kawan-kawan semua dah belajar. Sebab saya terberhenti sambung belajar tu. Sebelum tu saya nak jadi staff nurse. Minggu depan saya nak pergi training. Minggu ni saya accident. Mak saya kata jangan keluar. Saya cakap campur-campur sebab saya pun nak cakap Kedah ke, nak cakap Penang ke, nak cakap Sepang ke, sebab saya duduk merata. Minta marah lagi, saya lagi jadi KL, jadi Sepang. Lepas tu, apa tu, tapi rezeki saya tak ada, itu sebab saya accident. Kelip mata je. Saya keluar petang tu, kebetulan saya nak jumpa, saya nak pergi rumah tok saya je petang tu. Sebab minggu depan nak pergi Terengganu kan. Tak pernah keluar sebelum ni, tak pernah pergi mana-mana. Tiba-tiba dapat pergi interview SPA, interview yang lain. Tapi orang SPA tu tanya tak saya nak bagi jururawat. Awak ni bagi jururawat, okey dia kata.
interview kat Komtar, saya ingat lagi. Lepas tu saya kata nak lah, saya dapat kerja kan. Lepas tu saya dapat ni orang nak pergi lah. Saya situ pun dengan baju yang saya beli tu, yang saya nak pergi tu. Lepas tu, sebenarnya saya tak berapa suka saya nak pergi nurse tu. Saya nak pergi politeknik. Tapi disebabkan keluarga saya susah, jadi ayah saya suruh pergi nurse tu. Sebab dia fikir dia dah dapat kerja, dah ada allowance, jadi dia tak banyak duit nak menyara saya lah kan. Sebab memang susah kan, bapa kerja buruh je. Lepas tu disebabkan mungkin tu kot. Lepas tu saya keluar tu petang tu saya nak patah balik, saya accident. Maknanya bermula dari ya Allah, sorry Ustaz. Tak payah sorry, kita nak duduk sama-sama. Pegang dulu. Jangan ambil gambar kaki. Ni kaki tipu. Ni kaki betul. Ni kaki betul. Tapi yang ni lagi sumpah, insya-Allah. Sahabat-sahabatlah Tahzan. Saya duduk bawah. Lepas tu Ayu melunjur. Jadi saya minta maaf kat orang depan. Saya terpaksa melunjur sebab saiz. Tapi sebelah, kalau saya nak cerita ni panjang. Tak apa, cerita je. Panjang tak habis kot. Saya memang ada cita-cita nak menulis, bukan menulis untuk bagi motivate untuk saya je. Saya nak bantu orang yang ada anak cacat ni, ataupun dia sendiri yang tiba-tiba jadi cacat. Sekarang kan banyak kecil manis potong kaki, lepas tu jadi down kan. Kita tak ada kaki pun, tak ada tangan ke, tak ada kaki. Yang itu hari saya masuk tu dalam yang Ustazah start say hi tu kan. Sebenarnya saya dengar Ustazah cerita tu sikit je. Tak ada jari tak ada tangan kawan tu. Jadi ingat-ingat kan, nak try masuk lah. Kalau orang tu tak ada tangan je, saya tak ada kaki lagi susah. Maknanya saya rasa tercabar tu, saya masuk kebetulan rezeki saya Allah. Apa tu, Ustazah panggil nama saya kan. Jadi saya rasa macam ada sesuatu yang saya boleh dapat ni. Saya selalu, kalau saya suka fight dengan diri saya lah. Kalau macam contoh, saya nak kerja kan, habis saya dapat PTQ tu ngam-ngam 4 tahun, saya ada ambil exam untuk kenaikan gaji, naik pangkat masa tu ada PTK lah apa tu. Saya dapat. Tapi last tu saya try pergi interview EO, Chief Officer. Break sikit lah. Lepas tu saya dapat. Saya pergi interview, saya dapat. Sekarang saya EO lah, EO kanan. Jaga jabatan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Timur Laut. Sebab saya boleh pergi jabatan tu je. Sebab sekarang ni bila saya balik negeri, saya susah kemudahan untuk saya pakai wheelchair. Jadi saya tak ada pilihan, saya kerja je kat pejabat-pejabat yang, kalau pergi tengok pejabat saya sekarang memang scary, macam buruk Tapi asal boleh masuk dengan wheelchair, saya kerja je lah. Saya kerja macam orang lelaki sebenarnya. Saya jaga satu bangunan tu, toilet semua saya jaga. Saya kerja chief officer yang jaga semua pentadbiran. Tak kena dengan saya lah sebenarnya. Saya jaga kenderaan, jaga bas, jaga lori. Saya jaga staff 12 orang sekarang ni, lelaki, perempuan, jaga banyak lelaki lah. Tapi alhamdulillah Allah tu bagi mudah. Saya start bila kita nak pergi nak pergi kerja apa semua kan, baca tu yang Ustazah Asma bagi tu, wa ufawi tu amri tu, insya-Allah Allah bagi. Kita berajin baca, ingat Allah, memang Allah bagi. Saya memang Allah bagi. Saya ada rumah 4 biji, 5 biji sekarang. Saya tak tahu saya beli macam mana. Saya ada, saya boleh beli. Saya cakap saya nak beli. Tapi Allah akan dorong saya dapat. Saya dapat rumah kat Kota 1, kat King Rara 1, saya ada buat rumah dekat Penang ada 2, lepas tu dekat rumah mentua saya ada. Lepas tu sekarang saya tengah beli rumah dekat SP Fontainer 1. Tapi Allah bagi rezeki macam ni kat saya. Allah tarik susahnya saya macam ni. Tapi Allah akan sentiasa duga saya. Sekarang ni saya tengah bubat lah. Saya minta maaf cakap saya tengah sakit. Yang ini kalau kita dengan Allah kita boleh minta, tapi kita dengan manusia kita jadi susah sikit lah. Itu dugaan yang saya rasa. Selepas saya tak ada kaki, saya tak rasa give up, saya tak rasa jatuh, saya tak rasa susah. Tapi bila saya diduga dengan manusia yang ada ikatan, itu yang buat saya jadi susah lah, susah sikit untuk saya fight lah. Sebab sekarang ni alhamdulillah saya, ini cerita rumah tangga lah kan, suami sangat baik, sangat penyabar dan tak pernah tinggal saya walaupun dia tak kerja ke apa kan. Jadi benda tu, rezeki tu Allah bagi senang je. Ya, kalau kita ada anak cacat, kita cacat ni, Allah akan bagi. Minta dekat Allah je. Cuma mungkin silap bila Allah dah bagi banyak, mungkin saya pun ada silap sikit, saya pun tersasar jugalah, macam tak berapa dekat dengan Allah. Macam kita rasa macam senangnya. Sampai hujung-hujung Allah mungkin nak tarik balik, nak dekatkan balik saya dengan Allah. Dah Allah bagi banyak sangat dah. Mungkin Allah duga saya yang sebelah saya dengan manusia lah. Jadinya
Itu saya tengah fight lah, saya tengah berusaha berubat, berusaha lah untuk buat hujung-hujung kot saya ada bahagia adalah kan. Itu dugaan saya lah. Untuk saya nak cerita, untuk kita cacat ni, kalau Allah tarik nikmat tu, kita dengan Allah kita tak ada isu lah. Kita dengan Allah je, kita minta je. Tapi kalau kita dengan manusia tu, sebab kita nak berdepan dengan manusia yang kalau kita cakap dia macam fitnah kan. Jadi macam kita nak sebab dia pun kena kenal Allah jugalah. Baru benda tu boleh selesai. Bercakap dengan orang yang faham mudah. Ya, ya. Orang yang tak faham, Ya susah. Mungkin macam family saya dia dah lali lah. Mak ayah saya dia tak kisah, adik-adik saya pun tak kisah pun kalau pergi. Saya jadi driver sekarang ni. Nak pergi mana saya bawa je kereta. Nak pergi KL lagi mana saya boleh je bawa kereta. Benda tu tak susah. Saya nak cerita tu lah. Apa-apa pun kita kena balik dengan Allah. Cuma sekarang ni saya dalam proses untuk mencari diri lah. Untuk mencari diri dekat dengan Allah. Mungkin apa yang Allah bagi ni hujung-hujung esok saya ada rezeki macam mana? Walaupun kita duit banyak ke apa banyak, tapi benda tu tak semestinya bagi kita happy lah. Tak semestinya kita rasa macam bahagia. Mungkin dengan Allah tak ada, walaupun tak ada apa-apa semua tu, kita rasa bahagia. Macam kita tengok orang susah kan. Orang kita tengok susah, ada anak banyak, macam tak boleh nak makan apa kan. Tapi boleh je hidup kan. Tapi kita, Allah bagi tu bagi ni, tiba-tiba macam saya contoh tak ada kaki. Allah bagi saya bersalin. Saya bunting pelamin. Sebab masa saya nak kahwin semua doa tak boleh beranak kalau kahwin ni. Sebab saya kahwin, semua nak tengok kahwin dengan cacat juga kan. Sekali tengok elok je. Lagi handsome. Lepas tu dugaan banyak lah. Saya kahwin dengan orang normal kan. Dugaan tu sangat banyak. Setiap masa tu ada 20, tahun depan 20 tahun saya kahwin. Tapi banyak dugaan. Tapi suami saya tu sangat penyabar. Suami saya tu mungkin orang yang nak kahwin orang cacat ni, dia pun kena macam mak ayah saya jugalah. Macam kena terima. Kalau saya mengesok lah. Dia tak boleh ada perasaan malu. Dia tak boleh lah. Dia dengan kita kan. Maknanya dia boleh terima, dia tak ada apa jugalah. Macam saya tak rasa dah saya ni tak ada kaki. Malu nak mengesok ke, nanti anak malu ke apa kan. Tapi dia pun sama jugalah. Cuma sekarang bila kita dah hidup bahagia ni, kadang-kadang orang tengok kita kurang. Orang akan rasa mungkin ada yang cemburu. Dia ni tengok tak ada kaki pun dapat suami elok je. Macam kaya je itu, beli kerja semua. Tapi kaki tak ada. Tapi elok je. Kat rumah elok je. Pakai elok je. Jadi mungkin dari situ pun kadang-kadang manusia kan dia tak boleh. Itu dugaan lah. Dugaan yang sekarang saya terima. Saya ni sentiasa diduga. Daripada start OKU tu memang sentiasa diduga. Nak kuat yang tak kuat ya. Kalau kita tak kuat, memang orang yang tak kuat memang dia akan berkurung dalam rumah. Sebab dia dah jadi macam fed up tau. Kalau kita tak ingat Allah, memang kita akan jadi fed up. Sebab kita susah, kita penat, kita sakit. Kaki tak ada ni, dia sakit 24 jam selagi kita tak tidur. Itu setengah orang dia ambil ubat tidur. Sebab dia tak boleh nak buang. Benda tu dia jadi kacau. Lepas tu kalau kita terikut nanti kita ikut iblis lah. Kita ikut iblis, kita jadi macam-macam lah. Jadi yang pelik-pelik lah. Saya start join La Tahzan ni masa saya sakit ni Saya start sakit dalam dekat 2 bulan dah lah ni. Sebab sekarang memang saya tak ada rumah ni Ustazah. Saya menumpang dengan mak bapak saya. Sebab saya duduk kat mana pun tak boleh. Saya kenal start kat Ju. Adik saya kerja dengan Kak Ju, JPJ, Seberang Jaya. Lepas tu bila saya sakit, adik saya pun dia nak suruh mengaji semua. Dia kata ni kat office Kak Ju suka buka ni. Cuba buka ni. Lepas tu start tu saya buka.
Jangan ni ha. Jangan masuk dalam baju jenuh lagi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tak rancang, tak sangka sekarang Ustazah berada di Kedah Resort. Subhanallah, yang kami tinggalkan tadi, program kami berakhir di Kedah Agrobis. Jadi sekarang ni di Kedah Resort. Tak sangka kat sini line pun cantik, betul-betul dekat air terjun. Masya-Allah sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustazah nak ambil sikit masa walaupun Ustazah tahu mungkin masing-masing menunggu azan asar. Jadi kita sedikit bertadabbur alam, nak kongsi dengan semua sahabat-sahabat La Tahzan. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab kalau anda perasan pagi tadi ketika Ustazah live bab 131 nikmatnya kemerdekaan, kita tersangkut ketika Ustazah mendengar ceritanya Puan Ayu. Hebat kan? Masya Allah. So sekarang ni Ustazah rasa tak puas lah sebabnya tadi kita tersangkut ada 2 ayat yang kita tak dapat bacakan. Yang mana dalam bab 131 nikmatnya kemerdekaan tadi kita ada jumpa surah Al-Lail ayat 19. Kemudian Ustazah belum bacakan surah Al-An'am ayat 94. Sebab cerita di sini menyambung kepada orang-orang yang berusaha mencari kebahagiaan. Orang-orang yang berusaha mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta benda, kedudukan atau jawatan, suatu saat pasti menyedari betapa rugi dirinya. Masya Allah, kan? Bukankah kebanyakan kita ni sibuk nak merebut, mengumpul harta, kedudukan dan jawatan. Jadi suatu saat pasti dia menyedari rugi dirinya. Sungguh, subhanallah. Bila Ustazah bergaul dengan ibu-ibu di masjid, Masya Allah Ustazah, kita tak boleh patah balik ke belakang. Masa kita selama ni habis untuk harta semata. Masa kita selama ni habis untuk anak-anak. Betul lah, al-mal wal banun, harta dan anak-anak itu hanyalah zinatul hayatid dunia. Adalah perhiasan di dunia ini. Masya Allah, muslimin muslimat. Dia tak pun berkekalan selama-lamanya kita suka akan dia, kan? Satu hari nanti kita akan menyesali ruginya. Dan penyesalan itu saat kita hidup tak mengapa. Jangan penyesalan itu ketika saat kita berada di alam barzakh sudah, wa na'udzubillah min zalik. Namun apa yang mereka usahakan hanya mendatangkan kegelisahan dan kerisauan jiwa. Dok usaha macam-macam, makin rasa gelisah. Dok usaha macam-macam, makin datang risau. Kenapa ya? Kita kumpul harta tapi rasa tak cukup. Kita kumpul harta, muslimin muslimat dirahmati Allah, tapi kita rasa macam gelisah jiwa. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Perhatikan Al-An'am 94. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, furada, sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya dahulu. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Al-An'am 94. Allah kabur ke kita. Kita datang dalam keadaan tak punya apa-apa, kosong. Masya Allah, kita tak berpakaian pun. Dan begitulah kita nak balik nanti. Kalau setiap kita mengenangkan yang ini, ya, bukan tak penting harta dunia, pangkat tahta, semua tu adalah jambatan menuju ke akhirat. Tapi kita tidak akan sia-siakan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan surah Al-A'la ayat 16 hingga ayat 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu, yakni orang-orang kafir, lebih mementingkan kehidupan duniawi. Orang-orang kafir lebih mementingkan kehidupan duniawi. Padahal kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik dan lebih kekal. Kalimah wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah, berulang kali ayat-ayatnya Allah dalam Quran memberi tahu, menyampaikan kepada kita akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Tapi kita macam nak hidup atas dunia ni selama-lamanya. Macam nak hidup atas dunia ni selama-lamanya. Jadi macam mana sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Sudah bab yang ke-131. Tapi kita macam tidak masukkan mesej-mesej Allah ni di dalam minda kita. Okay, hari ni tak cukup di meja penceramah, tak cukup di masjid surau, di bilik studio Ustazah Zai. Semalam di Kedah Agrobis, sekarang ni di Kedah Resort. Nak bawa anda luasnya bumi Allah ni. Okay, luasnya bumi Allah ni. Cuba Izati bawa tunjuk belah atas, belah kiri, kanan, air terjun, Masya Allah. Okay, cuba tengok ada pengantin siap, yang tak berapa nak pengantin pun sibuk nak bergambar sama. Okay, sahabat-sahabat cuba perhatikan yang pengantin tu. Okay, tunggu sekejap Zati sebab akak-akak ni sibuk. Okay, semua tim khidmat ada di sini. Tim khidmat Ustazah Zai. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita juga dihadiri oleh Masya Allah. Rupa-rupanya kita ada tetamu lagi, subhanallah. Daripada? Masya Allah, kan? Ada kaunselor yang sepatutnya lebih berhak untuk kita guna pakai isi dalam latahzan ni. Masya Allah, okay? Jadi Allah takdirkan kita bertemu di sini, padahal kami singgah sekejap je. Semoga ada perkara manfaat lah untuk kita pantau, okay? Untuk kita cari apa lagi lokasi, apa lagi yang sebenarnya tak terkata di lisan ni. Wallahi, hanya dengan nawaitu untuk menyatukan hati. Sebab dalam tempoh 24 jam semalam, Muslimat Kedah yang bersama-sama, Masya Allah, kan, dalam masa 24 jam sepatutnya mereka penat. Tetapi sahabat-sahabat tak rasa kepenatan itu. Masya Allah, kat sini apa sangatlah yang kita buat untuk akhirat kita. Tapi baru kita faham kehidupan para sahabat Nabi SAW, kehidupan para rasul yang terdahulu dalam membawa dan memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca kisah mereka pun kita rasa tak penat ke mereka ni. Tapi sahabat-sahabat, macam mana kita hidup dalam keadaan zaman moden ini, dalam pada kita nak mengumpul-ngumpul amal salihat, tidak terjebak, tidak terlibat dengan perkara lara, tidak terjebak, tidak terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Wa na'udzubillah min zalik. Kadang kita tak mau buat, tapi kadang-kadang di sekeliling kita. Jadi insya-Allah kalau kita pakat sama berlawan, maksudnya kalau depa dok buat masuk benda-benda lara, hiburan-hiburan, kita pun kena semangat sama untuk lawan perkara-perkara tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi syaratnya kita kena carilah macam sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah. Ustazah malu dengan mereka sebenarnya. Sebab apa? Sebab Ustazah tak nampak mereka penat. Jadi semoga amal salihat ini insya-Allah sahabat-sahabat tak layak pun dibandingkan dengan siapa sahaja orang-orang yang soleh sebelum ini. Cuma Ustazah mengajak kita berfikir. Biarlah kita berpenat-penat untuk akhirat kita daripada kita berpenat-penat untuk dunia kita. Jadi bab 131, Ustazah tak ada hutang dah. Semoga semua kita ada jiwa merdeka insya-Allah. Dan besok Ustazah sambung latahzan di Kulim sebelum Ustazah meneruskan perjalanan balik ke KL. Okey, jadi kita boleh tengok view terakhir sebelum ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada Izati yang ambil gambar. Kita ada Jaja, kita ada Nazatul Nainang, kita ada Yanti Hamid, Zura, Kak Siti Zabida. Dan terakhir kita ada Maksu Zunaiza Ahmad. InsyaAllah doakan Maksu Zunaiza Ahmad akan berangkat ke Baitullahil Haram. Kenapa Ustazah sebut-sebut walaupun Maksu macam tak berapa nak happy ni Ustazah sebut? Sebab Ustazah pohon doa daripada semua sahabat-sahabat yang cintakan ilmu. Doakan perjalanan Maksu bersama Al-Fawaz Travel semua dipelihara, dijaga Allah daripada awal sampai akhirnya. Dan pulang dengan umrah maqbulah. Amin insya-Allah. Okay? Semoga yang mendoakan satu hari nanti Allah jemput dengan segera ke Baitullahil Haram menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, salam asar daripada Kedah Resort. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.